Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke YouTube Cikgu, Ruslina Romanso. Dan hari ini Cikgu akan keluar dengan video pembelajaran untuk topik koordinat bab 7 Matematik tingkatan 2. Dan pada video hari ini Cikgu akan fokuskan mengenai jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik. Mula-mula kita kenal dulu apa itu SATA chart test. Ini memang selalu kita akan dengar SATA chart test. So chart test tu berasal dari nama Cartesian lah. Ini nama dia punya founder yang kenal dan tahu macam mana pelaksanaan koordinat, titik koordinat tersebut. So SATA chart test ni sebenarnya terbentuk daripada dua paksi dan dia akan labelkan paksi Y dan paksi X. Seperti ini. So bila dah ada bersilang paksi macam ni, dia akan menghasilkan 4 sukuan. 4 sukuan. Kita tengok ada 4 sukuan kat situ. 4 bahagian lah. 4 sukuan tu 4 bahagian. Dan ada satu asalan. Kalau kita nampak kat sini ada O kat sini. O ni menunjukkan titik persilangan antara dua paksi ini. Itu asalan. Ini gambar yang dikatakan SATA chart test, iaitu grid segi 4 sama, dan telah dibahagi-bahagikan ikut skala nombor di situ. Kalau kita tengok belah kanan positif, belah kiri negatif, bahagian atas semua nombor positif dan bahagian bawah negatif. Jadi dia akan terdapat dua paksi Y menegak dan paksi X mengufuk. Dan ada 4 sukuan. Kalau kita tengok 1, 2, 3 dan 4. Dan ada asalan. Nampak ni kosong kat sini. Tengah-tengah ni. Ini adalah asalan. Dan apa itu koordinat? Koordinat merupakan titik yang akan ditulis dalam notasi ataupun dalam bentuk kurungan X, Y. Dia letak X dulu baru Y, ya. Diasingkan menggunakan koma. Jadi X itu apa? X ialah pergerakan unit ke kiri atau ke kanan paksi Y. Paksi Y tadi paksi menegak kan? Jadi dia akan bergerak ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kanan dia jadi positif, ke kiri dia jadi negatif. Agak-agak Y apa pula? Y ialah pergerakan unit ke atas atau ke bawah paksi X. Atas atau bawah. Sebenarnya dia melibatkan pergerakan. So sekarang kita tengok macam mana kita nak plotkan titik koordinat tersebut. Jadi cikgu telah sediakan 4 titik. 4 titik kat sini. Jadi macam mana kita nak plotkan keempat-empat titik tersebut? Cikgu dah sediakan SATA chart test grid segi 4 sama. Kita pergi ke titik A 3, 7. So X tadi adalah X yang cikgu cakap tadi 3 dan 7 itu akan jadi Y lah. Jadi penerangannya di sini ialah 3 mewakili 3 unit ke kanan paksi Y. Ini paksi Y. Paksi Y. So dia pergi ke 3 belah kanan. Dan 7 itu mewakili 7 unit ke atas paksi X. Dia pergi ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu kira. Kamu nampak dia akan bertemu di sini. Bertemu. So bila bertemu dia akan hasilkan titik kat situ. Kita boleh plotkan kat situ, bulatkan ke ataupun pangkahkan dia. So itu adalah titik A. Titik B negatif 4, 6. So negatif 4 mewakili 4 unit ke kiri paksi Y. Dan 6 itu mewakili 6 unit ke atas paksi X. Ni titik B. Kita pergi ke titik C. Negatif 3, negatif 5. Negatif 3 mewakili 3 unit ke kiri paksi Y. Dan negatif 5 mewakili 5 unit ke bawah paksi X. Mana kawasan dia? Negatif 3, negatif 5. Di situ. D 3, negatif 8. 3 mewakili 3 unit ke kanan paksi Y
dan negatif 8 mewakili 8 unit ke bawah paksi X. Ni di sini warna purple ni. Okey, jadi cikgu nak masuk ke subtopik dalam topik ni. 7.1 jarak antara dua titik pada Sata Chartes. Okey, yang ni terkeluar awal pula ya. Okey, cikgu ada Sata Chartes ni. Dah siap X dan Y. Cikgu dah sediakan 5 titik koordinat. Okey, kita akan plot plot satu-satu B, C, D, E. Okey, jadi kita akan mencari jarak. Okey, jarak A dan B. Tengok A dan B. Tengok kalau ikutkan kat sini dia selari. Kamu tengok kat sini dia selari. Bila selari, okey, tengok anak panah tu. Berapa kali lompat anak panah tu? Okey, ada 4 kali. So, dia mewakili 4 unit. Okey, 4 unit. Kita pergi ke jarak A dan C. Ni A pergi ke C. Agak-agak ada berapa unit kat sini yang kena lompat. Okey, tengok. Okey. Ada berapa anak panah kat situ? Okey, ada 6 anak panah bermaksud 6 unit. Okey, kita pergi ke jarak C dan D. Okey, kalau tak ada anak panah agak-agak kita boleh kira tak berapa kotak yang ada di sini. So, kalau kita kira, dia akan menghasilkan 11 unit. Jarak D ke E, 10 unit kerana selari. Jarak E dan B, okey, 11 unit. Okey, 11 unit. Okay, ini semua dalam kes-kes titik koordinat yang selari antara satu sama lain. Kita akan pergi ke titik koordinat yang sama tetapi jarak yang tidak selari. Okey, titik koordinat ini masih sama. So, cikgu masih ambil dan plotting di kedudukan yang sama. Tetapi kita nak dapatkan jarak A dan E. Kalau kita tengok sini, A dan E berada di bawah sini. Dan bila kita buat satu garis, dia terhasillah garis warna biru macam ni. Okey, so apa tugas kita untuk dapatkan jarak? Okey, first kita buat satu garis mencancang macam ni. Okey, betul-betul selari dengan paksi Y. Awak perlu berhenti di mana dia punya titik berhenti tu sama selari dengan titik E. Okey, dan kita dapatkan nilai unit dia iaitu 11. Dan kita sambungkan garis tadi yang menegak tadi tu dengan garis mengufuk terus bersambung ke titik koordinat E iaitu 4 unit. Dan untuk dapatkan jarak kita perlu menggunakan teorem Pythagoras. Kita telah belajar pada bab 13 tingkatan 1. Okay, jadi kita akan gunakan formula itu untuk mendapatkan hypotenuse. Okey, so kita masukkan H kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Kita akan dapat 121 tambah 16. So, jangan lupa dia masih lagi di dalam, di bawah punca kuasa. So, kita boleh jadikan jawapan dalam keadaan begini sahaja. Okey, punca kuasa 137 unit. Okey, contoh seterusnya. Okey, cikgu nak jarak A dan D. A pergi D. Okey, itu jarak dia. Jauh kat situ. Okey, so kita buat garis menegak dapat 11 unit. Garis mengufuk 6 unit. Kita masukkan dalam formula teorem Pythagoras seperti ini. 11 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Kita akan dapat 121 tambah 36 dan kita totalkan akan menghasil punca kuasa 157 unit. Okey, kita masih lagi ke koordinat yang sama juga. Okey, tapi cikgu nak cari jarak C dan E. Okay, jauh kat sini jarak C dan E. So, seperti biasa kita buat garis menegak dan dapatkan nilainya. Okey, kebetulan dia punya garis menegaknya berhenti pada titik D kat sini. Okey, 11 unit dan garis mengufuk 10 unit. Kita masuk dalam teorem Pythagoras. 11 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2, punca kuasa. So, punca kuasa 121 tambah 100 akan dapat punca 221 unit.
Okey, biarkan dalam keadaan macam ni pun lagi selamat. Okey. Dan jawapan awak. Okey. Melainkan soalan suruh tinggalkan dalam 2 tempat perpuluhan ataupun 3 tempat perpuluhan. Ikut pada soalan. Okey, contoh seterusnya. Okey, masih lagi cikgu mengekalkan A, B, C, D dan E. Tetapi kat sini ada tambahan lagi. Okey, titik F negatif 31. So, mana titik F dia? Di sini, warna hitam ni. Okey, so cikgu nak cari jarak apa ni? Jarak F dan A. F pergi ke A. Hitam pergi ke hijau. Okey, kita dapatkan garis dia. 8 unit. Okey, dan 6 unit. Dan masukkan dalam rumus teorem Pythagoras. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Kita akan dapat 64 tambah 36. Masih lagi dari bawah punca kuasa. Dan akan dapat punca kuasa 100. Luckily, bertuahnya kita, bila kita tekan punca 100, kita akan dapat 10. So, 10 unit. Dia punya jawapan dia memang tak ada perpuluhan. So, kita boleh tinggalkan jawapan dalam keadaan macam ni lah. 10 unit. Okey, harap clear ya penerangannya ya. Kalau tak boleh tekan punca kuasa, you tinggalkan dalam keadaan punca kuasa, lagi selamat. Tapi kalau kita tekan punca kuasa, masih boleh dapat jawapan nombor bulat. So, adalah lebih baik tulis jawapan dalam nombor bulat. Okey, so untuk pengetahuan semua, jarak-jarak ini boleh boleh diperolehi dengan menggunakan rumus. Okey, so ini adalah rumus jarak. Okey, sekarang ni dia melibatkan dua koordinat. Jadi kita nampak kat sini punca kuasa. Okey, kamu tulis dalam keadaan panjang macam ni. X1 tolak X2. Okey, kuasa 2 tambah Y1 tolak Y2 kuasa 2. Okey, so mana dapat X1, X2, Y1, Y2 ni? Ini bermaksud kita kena labelkan sendiri. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, grid yang sama, titik yang sama, plotting yang sama. Tetapi cikgu nak dapat jarak A dan B. Okey, siapa ingat lagi jarak A dan B? Berapa? Ada selari ni. Yes, betul. Ada 4 jarak je. Tapi cikgu nak tunjukkan di sini macam mana kita nak mendapatkan jarak tersebut menggunakan rumus. So, kat sinilah tugas kita untuk plotkan ataupun identify siap-siap mana X1 dan Y1, X2 dan Y2 yang kita akan gunakan dalam formula. Ni masuk dalam ni. So, kita salin formula, kita masukkan X1 iaitu 3, X2 tadi 7, Y1 7, Y2 7. Jadi, bila kita kira 3 tolak 7, jawapannya negatif 4. So, kat sini cikgu nak highlightkan sendiri. Okay, bila nak letak nombor negatif, perlu ada kurungan. Baru kita boleh kuasa 2. Okay, sebab dia akan mempositifkan nombor tersebut. 7 tolak 7 dia akan jadi kosong. Tak tulis pun tak ada masalah. Okey. Dia akan jadi macam ni lah. Punca 16 tambah kosong. Dapat punca 16. Akhirnya kita akan dapat 4 unit. Memang nampak macam panjang tetapi jawapan dia tetap sama iaitu 4 unit. Okey, contoh seterusnya. Cikgu nak jarak C dan D. Okey, kalau kita ingat berapa jarak C ke D tadi? Yes, betul. 11 unit. Okay, kita identify C dan D. Okay, X1, Y1, X2, Y2. Okay, kita masukkan dalam formula. Berhati-hati ya, jangan tersilap letak negatif, positif tu. Kalau dia memang X1 dia negatif, letaklah negatif. Kalau X2 dia memang negatif, pun letak juga negatif. Okay, seperti dalam contoh ini. Jadi kita tak perlu risau, kita guna kalkulator, maksimumkan penggunaan kalkulator, kita akan dapat jawapan seperti ini. So jawapan dia tetap sama 11 unit. Okey, kita akan cuba jawab soalan ini. Okey, kalau tengok kat sini ada sata chart test paksi X dan Y dan ada titik A dan B. Yang mana titik A dan B ni tak lengkap. Dia A ni ada H negatif 3 dan B 4K. Jadi soalan sudah tentulah kita perlu dapatkan nilai H dan K. Iaitu jika jarak mengufuk iaitu jarak melintang tadi ni 6 unit. Jarak melintang ni maksudnya yang selari dengan paksi X ya.
serta jarak mencancang iaitu jarak menegak yang selari dengan paksi Y 4 unit. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Tengok next slide. Okey, kita buat dulu garis mencancang ni menunjukkan 4 unit. Betul-betul tegak selari dengan paksi Y dan dia mesti selari dengan titik A ni. Berhenti pada titik yang selari dengan titik A macam ni. Okey, lepas tu kita sambungkan, buat garis macam ni. Okey, dapatkan jarak mengufuk dia iaitu 6 unit yang ni dah bagi ni. Ini adalah info-info yang kita boleh guna pakai. Jadi macam mana nak dapatkan dia? Okey, so jarak tegak warna merah tadi ni, dia dah bagi 4 unit. Ini adalah selari dengan paksi Y. Okey, boleh nampak kan dia selari dengan paksi Y. Jadi kita lihat koordinat yang mempunyai nilai Y. Mana koordinat? Koordinat A ke koordinat B yang ada nilai Y? Yes, dah tentulah koordinat koordinat A, iaitu koordinat A ada nilai Y ni negatif 3. Okay, jadi pengiraan dia seperti ini ya. Jarak sama dengan K. Ni K sebab dia Y kan. K tolak negatif 3. Okey, jadi jarak yang dia telah beri ialah 4 daripada soalan. Samakan dengan K tambah 3. Lepas tu kita nak menyelesaikan dia, kita bawa dia belah kiri semuanya. K tambah 3 sama dengan 4. K sama dengan 4 tolak 3. Dan akhir sekali jawapan kita akan dapat K sama dengan 1. Okey, jarak yang diberikan ialah 6 unit. Ini adalah selari dengan paksi X. Ni warna biru ni. Kita dah dapat H pula ni. Jadi kita lihat koordinat yang mempunyai nilai X. Mana koordinat yang mempunyai nilai X? A ke B? Sudah tentu jawapan dia koordinat B. Yang mana 4 ini merupakan nilai X. Jadi kita gunakan pengiraan seperti ini. Jarak sama dengan 4. Okay, 4 ni X kan? Akan tolak dengan H. 4 tolak H. Jadi jarak yang telah diberi ialah 6 sama dengan 4 tolak H. Jadi nak memudahkan pengiraan, kita bawa pindahkan dia. H 4 tolak H ni belah kiri, manakala 6 di belah kanan. Jadi kita buat proses pertukaran kedudukan. Okey, iaitu 4 tolak 6 dan H pun kita pindahkan belah kanan. Okey, supaya nak elakkan negatif di sini. So 4 tolak 6 dapat negatif 2 dan negatif 2 itu merupakan nilai H. Negatif 2 itu merupakan nilai H. Okey, so untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, kamu kena pastikan yang kamu faham koordinat yang diperlukan serta jarak yang diberikan. Okey, di sini juga kemahiran yang perlu ada ialah kemahiran menyelesaikan persamaan linear, okey, dan penggunaan rumus algebra. Okey, iaitu rumus algebra ialah pemboleh ubah yang kita perlukan. Okey, so kamu boleh ulang balik semula video ini supaya kamu lebih faham. Okey. Dan boleh cuba soalan pada cikgu punya description video ini. Okey, sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Masih lagi bab yang sama pada subtopik 7.2. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.